Jadi kalau kita diam sekalipun tidak dianggap sebagai menolong orang buat maksiat, tidak. Wala yu'dzar al-jahil illa in qaruba ahlu bil Islam aw nasha'a bi bariyatin ba'idatin 'anil ulama. Sebut tadi. Tidak diberi keuzuran kepada seorang yang jahil melainkan jika tempoh Islamnya masih baru. Dan dia memang tak tahu langsung hukum tu. Berbeza kalau orang Cina di Malaysia contohnya, dia tahu hukum bersetubuh pada siang bulan Ramadan membatalkan puasa. Dia baru peluk Islam. Tapi dia tahu dah hukum tu, tahu sebelum masuk Islam lagi. Setubuh dia batal lah. Atau ia hidup di satu tempat yang jauh dari ulama. Sebut dah tadi. Ataupun benda tu masalah yang khafiyah. Ni kita tambah. Contohnya memasukkan sesuatu dalam udhun. Ini kadang orang yang mengaji agama pun tak tahu. Masukkan sesuatu dalam rongga membatalkan puasa. Jadi kalau orang-orang buat, dia maaf, tak ada masalah. Tapi selepas dia tahu, buat juga batal lah. Ni orang tu, dia tak tahu, dia pun tanya gitu. Ustaz, saya tadi menggunakan tempat tu, korek telinga. Dah lah, 2-3 minit. Batal tak? Dia sebut, kamu tahu dah hukum? Tak tahu Ustaz. Tak batal lah. Daripada jangan buat lah. Tu. Begitu juga perkara-perkara lain. Sebab tu ni bagi topik penting ni. Perkara-perkara lain dalam fiqh ni, dalam puasa, nak batal mesti tahu sengaja, nak batal mesti tahu sengaja, nak batal mesti tahu sengaja. Jadi kalau berlaku benda muskilah, benda masalah dalam bab solat Jumaat ataupun sembahyang jemaah, Datuk Imam tak buat tahiyat, ni buat tahiyat, ni bangun 5 rakaat, ni pun ikut Datuk Imam bagi 5, mana kita boleh ikut 5. Tapi orang pakat bangun juga. Tak tahu hukum batal, ni tak tahu hukum, tak ada masalah, sah. Sah je berlaku, sah. Lepas tu batal bagi orang yang tahu. Itulah kekurangan orang yang tahu ni. Ada kekurangan dia. Tak ada kekurangan lah, apa kelebihan lah tu. Wala bi mana tadi? Wala bi ghubari at-tariq wa in ta'ammada fatha fami. Tidak membatalkan wala bi ghubari at-tariq wa in ta'ammada fatha fami. Tidak membatalkan puasa debu jalan walaupun dia sengaja membuka mulutnya. Cari debu, buka mulut. Tak batal. Sekali pun masuk tu banyak, tak batal. Begitu juga kalau kita dakik ni gandum. Kita apa tu panggil? Tepuk apa panggil? Ayak. Bila ayak tu ada benda naik, masuk. Tak batal Tidak batal. Atau kita sebut lebih terperinci ada khilaf antara Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli. Imam Ramli dia sebut tidak ada beza sama ada sikit ataupun banyak, najis ataupun tidak. Kalau itu debu jalanan ataupun habuk-habuk jalanan ataupun habuk apa tadi? Gandum masuk dalam mulut, sekalipun sengaja buka mulut sebab bukan salah dia, salah habuk tu pergi masuk. Ketika itu tidak ada beza pada sudut tidak batalnya puasa di sisi Imam Ramli, sama ada yang masuk tu sikit ataupun banyak, najis ataupun suci benda yang masuk. Tidak ada beza antara sikit ataupun banyak, suci ataupun najis. Tu Imam Ramli mudah. Imam Ibnu Hajar dia kata apa? Dalam Tuhfah. Imam Ibnu Hajar beriktimad ana najis yadurru mutlaqan. Kalau masuk tu najis, batal terus. Sikit ke banyak batal kalau najis. Kalau bersih, tengok. Kalau sengaja pisah, tak masukkan, cari debu gigi. Sengajalah tu. Ketika itu kalau sikit dimaaf, kalau banyak batal. Mudahnya pendapat Imam Ramli. Pendapat Imam Ramli, Ibnu Hajar ambil sahaja kat mana kita nak. Wala bi bal'ir riq at-tahir al-khalis min ma'dinihi wa in akhrajahu ala lisanihi. Demikian juga tidak batal menelan air liur yang suci. Air liur kita ni kita telan tak batal. Sekalipun kita kumpul yang mulut, kumpul banyak, telan tak batal. Tak. Hari tu kenyang minum air liur tak batal. Yang penting dia suci. Dengan mana kalau air liur tu bercampur dengan darah, bercampur dengan apa tadi kita sebut muntah, kita pun telan, batal puasa. Sebab dah bercampur dengan benda lain yang menajiskan dia. Kecuali lah kalau orang tu diuji dengan sakit apa tu, sentiasa gusi berdarah. Di Mesir tak boleh jadilah musim panas. Semua berdarah gusi ni. Bulan puasa, takkan setiap masa nak pergi kehat, lepas tu nak pergi komor, nak pergi kehat komor. Jadi dimaaf. Dimaaf. Dia telan tu sering ada darah masuk. Sedarah sungguh. Dimaaf. Bagi pihak orang yang selalu ada sakit gusi berdarah. Yang datang dari dalam mulut. Mesti datang dari dalam mulut. Dalam mulut ni lah. Dalam. Tak boleh dari luar.
Kalau kita suruh bini kita duduk dalam cawan, kita pun bismillah minum. Batal lah puasa. Mesti daripada dalam mulut kita sendiri kita pun telan. Kalau kita buat lagu ni, alio di sini. Lepas tu pun masuk ni. Adakah daripada luar lepas tu masuk ke dalam? Tak. Tetap daripada dalam tu. Yang daripada luar kalau bibir ni. Kita letak alio kat bibir, kita pun telan. Sengaja ambil telan batal. Batal. Itu pun kalau dia tahu hukum lah. Disebut dalam kitab ni, lal jahil di anna mimma yakhfa. Kalau orang tu jahil, tak tahu hukum, dia maaf. Tak batal. Sebab ini satu perkara yang susah lah. Orang lain memang tak tahu. Orang awam tak tahu benda ni. Akan sampai apa? Alio dia letak, dia pun dia tarik. Batal. Keadaan walaupun tak tahu hukum, susah lah. Jadi tidak batal. Kalau tahu, batal. Kita baca. Walaupun dia telah mengeluarkannya di atas lidah. Okey. Sikit. Boleh tak? Okey. Lepas tu mesti air liur ditelan tu air liur yang khalis, suci, kosong, pure. Tak boleh dah berubah warna, berubah bau disebabkan perkara-perkara lain. Tak. Ketika itu kalau telan batal puasa. Baca wayaf turu bijarjil arrid bima baina asnanihi biqudratihi ala majhi. Aduh sikit baca. Batal puasa dengan mengalirkan air liur yang bercampur dengan sesuatu yang berada di celah gigi sekiranya jika ia mampu untuk meludahnya, dan begitu juga batal dengan menelan kahak. Dia sebut batal. Kalau kita telan sesuatu yang ada di lidah, ada di gigi. Malam kita makan nasi, selingan daging, dekat daging sikit. Tak. Jadi daging itu bermain sekali dengan lidah kita. Kita boleh buang, kita boleh kehek, kita boleh tohuk. Tapi kita telan juga batal lah. Berbeza kalau luar kawalan. Luar kawalan, sesuatu tu telan, tak batal. Tak batal mesti kita boleh kontrol kawan tu, kita telan juga batal. Kalau tidak batal. Okey. Wa yafturu aidan min nukhamah kadzalik. Begitu batal kalau kita telan qahak. Qahak yang mana batal? Qahak ni yang daripada hidung, daripada otak ni tak? Kalau dah sampai ke had yang zahir. Had zahir apa dia? Makhraj harful kha. Tempat disebut kha atas ni. Kha tak. Itu tempat yang zahir. Hadul batin al-ha. Al-ha tengah ni sikitlah. Betul tak? Lepas tu kita ada al-ha. Jadi ada al-kha, ada al-ha, ada al-ha. Al-kha itu zahir. Kalau qahak dah sampai situ, telan juga batal. Kalau kita boleh kontrol untuk buang. Kalau tak boleh tak batal juga. Kalau masih di makhrajul ha, masih batin, maka tak batal lah sebab dalam lagi. Dalam ke dalam tak batal kita sebut tadi. Kalau ha jadi khilaf. Makhrajul ha tengah-tengah tak? Sinilah tu. Dia ha mungkin di tengah lah. Kalau makhrajul ha, qahak tu sampai kat situ. Di sisi Imam Nawawi dikatakan itu sebagai had al-zahir. Had al-zahir. Kalau sampai situ telan juga batal lah. Kalau Imam Rafi'i dia sebut had al-batin, maka tak batal. Lepas tu nak ikut yang mana? Untuk amalan diri sendiri, tak ada masalah kita ikut pendapat mana pun, yang penting orang alim. Dan tidak disepakati oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i itu pendapat yang ulama tu tersilap. Semua bersepakat kata kawan tu tersilap, tak boleh lah. Semua sepakat kata yang tu daif, terlalu lemah, tak boleh. Tapi kalau jadi khilaf, ada kata lemah, ada kata kuat, tak, tu pun kita pakai nak macam mana. Semua sekali ulama kibar, tidak ada masalah. Jangan nak susah-susahkan lah. Punya Nabi ni, bekerja dah. Sikit lagi. Baca tadi macam banyak. Laju sikit baca. Batal puasa dengan sampainya air komoran. Macam wa bi husuli ma'il madmadati ila al-jawf in balagha fi ghairi najasah. Wa bi ghairi mubalaghatin min madmadati li tabarrudin aw rabi'atin. Wa bi tabayyuni naharan la bil akli mukrahan. Batal puasa dengan sampainya air kumuran.
Air kita berkomor ketika berwuduk ke dalam rongga sekiranya ia melakukan secara berlebih-lebihan bukan kerana untuk menghilangkan najis. Demikian juga batal puasa walaupun tanpa berlebih-lebihan ketika berkomor-komor untuk menyejukkan badan atau kerana kumuran yang keempat. Okay, mudah je. Dia ada satu kaedah. Kaedah tu menyebut apa? Kaedah tu menyebut kalau kita buat satu perkara yang disuruh oleh syarak, tiba-tiba termasuk, tak sengaja, tiba-tiba termasuk air zat ke dalam rongga, maka tak batal. Kalau kita buat satu perkara yang dibenci oleh syarak, sama ada haram ataupun makruh, tiba-tiba termasuk air ke dalam rongga, maka batal. Dengan kaedah tu kita boleh faham apa yang disebut dalam kitab. Disebut apa? Batal puasa dengan sampainya air kumuran, air berwuduk. Mana nak berwuduk, komor ni sunat. Ke rongga sekiranya ia melakukan secara berlebih-lebihan. Kalau bulan bukan puasa, kita sunat berlebih-lebihan, berkomor. Lagu tu, berlebih-lebihan. Bulan puasa tidak dituntut. Jadi perkara tu makruh bagi orang yang sedang berpuasa. Buat juga. Tiba-tiba bukan sengaja termasuk air ke dalam rongga, batal. Walaupun sebab apa? Sebab berlebih-lebihan ketika sedang puasa, hukumnya makruh. Okey. Bukan untuk menghilangkan najis. Berbeza kalau untuk menghilangkan najis. Sebab kalau nak hilangkan najis memang syarat tuntut untuk kita berlebih-lebihan supaya najis tu hilang dengan secara sempurna. Jadi kita ada apa tu? Allahumma salli ala Muhammad, darah dalam mulut ataupun muntah. Kita pun ambil air bulan Ramadan ni, kita pun sungguhlah termasuk tak batal. Sebab apa? Memang syarat sungguh untuk kita berlebih-lebihan untuk membersihkan najis. Maka tak batal. Kalau termasuk, kalau sengaja, itu jelaslah. Lepas tu Syekh sebut apa? Demikian juga batal puasa walaupun tanpa berlebih-lebihan. Koma biasa. Mana tidak bersungguh-sungguh lah. Biasa je. Tidak membalarah. Tapi untuk satu perkara yang syarak tidak tuntut. Sekadar untuk sejukkan badan, dia panas, dia ambil air, komor. Termasuk batal. Sebab apa? Syarak tak suruh pun pergi berkomor bulan Ramadan ni. Ataupun dengan kumuran yang keempat. Syarak suruh berapa kali? 3, 4 kali tu makruh. Buat juga termasuk batal. Walaupun tidak ada mubalarah. Biasa je dia sebut komor. Termasuk sampai ke dalam khayusyu batal. Atau masuk ke bawah batal. Itu kaedah tu ingatlah, mudah ya. Mana? Satu jam 14 minit sikit lagi. Batal puasa jika ternyata ia makan di siang hari tidak dengan makan secara dipaksa. Kita sebut dah ni. Tak? Sebut ke belum? Sebut dah tak? Batal puasa kalau ternyata ia makan di siang hari. Tak. Silap. Ini benda lain ni. Baca sikit wa in ta'atahu wa yakrimatan sabu. Batal puasa jika ternyata ia makan di siang hari. Okey. Sekali dia puasa. Nak gambaran ni. Tak. Okey, sampai waktu dekat-dekat puasa, dia pun ijtihad. Ijtihad dengan cara tertentu yang menyebabkan dia kata ni masuk waktu ni. Berdasarkan aku belajar falak apa semua, ni dah masuk waktu maghrib. Dia pun makan. Lepas makan tu, datang kawan dia kata belum masuk waktu. Kawan dia pun tegang. Dia pun falak dia belajar pula. Rupanya orang tadi tu salah. Dia makan awal lah. Maka batal. La ibrata bi-dhanni al-bayyin khata'uh. Tidak ada iktibar dengan zan yang yakin zan tu salah. Jadi dia zan tu sangkaan kuat. Sangkaan kuat dia dah masuk maghrib. Dan punca sangkaan kuat tu pula berpunca daripada ijtihad dengan cara falak dan sebagainya. Sepatutnya kalau dia berbuka dan dia tidak tahu lepas tu masuk ke belum tak tahu, ataupun memang confirm masuk, berbetulan apa yang dia ijtihad dengan realiti ahlan wa sahlan sah. Sama dia tidak tahu
itu masuk ke tak. Tapi dia makan tu dengan ijtihad maka sah. Ataupun memang betulan apa yang diijtihad tu kena dengan realiti, memang dah masuk waktu, maka jelas lah. Tapi kalau berbeza dengan realiti batal. Batal. Kiblat jugalah. Ijtihad sini kiblat. Sembahyang dah. Tiba-tiba orang kata apa? Salah kiblat. Jadi zon kita mengatakan sini kiblat telah terbatal dengan satu perkara yang yakin. Maka zon kita buang ambil yakin batal tadi. Allah. Okey. Ini kalau berijtihad. Sebelum dia makan dia berijtihad dulu. Tak. Sebelum dia berbuka puasa dia ijtihad. Okey. Dia pun berbuka puasa. Ada beberapa keadaan. Kalau berbetulan dengan wakil, memang betul masuk waktu dah, selesai, sah. Ataupun dia tak tahu masuk ke belum, sah. Kalau confirm salah, batal. Okay. Kalau orang tu tak ijtihad, mari-mari makan dulu, tak ada falak je, tak ada tu, makan terus dah. Ketika itu, kalau dia makan tu betulan dengan realiti, memang dah masuk waktu, sah lah. Tapi kalau dia tak tahu masuk waktu ke tak, batal. Kalau confirm belum masuk waktu, itu jelas lah, batal. La bil akli mukrahan. Kalau makan secara terpaksa tak batal. Kecuali kalau jimuk. Jimuk kalau dipaksa batal lah. Kalau jimuk dipaksa batal. Okay, jadi makan kalau dipaksa tak batal. Tapi kena syarat dipaksa tu sah. Syarat paksaan itu kena cukup syarat paksaan. Antara lain apa? Tidak ada ikhtiar. Tidak ada ikhtiar. Contohlah, orang tu paksa makan. Makan nasi ayam. Tak makan, aku tembak. Lepas tu ada burger. Dalam hati dia, aku tak makan burger. Dalam makan, kena paksa tak makan burger. Itu batal. Sebab berikhtiar. Kamu dipaksa untuk makan nasi je. Lepas tu ketika makan tu, untuk tidak batal, mesti tidak ada syahwat. Takut dia tunggu dah, bila ada orang nak paksa aku ni. Orang mari paksa, memang dia nak sungguh. Itu batal. Timah belakang. Belakang. Duduk belakang. Lepas tu orang yang paksa tu memang paksa sungguh-sungguh lah. Dengan mana kalau kamu tak buat, aku tembak. Memang kawan tu memang tembak sungguh. 2-3 orang dah mati. Bukan jenis apa, cakap saja. Itu kalau dia paksa kita buat tak tahu. Memang tak tembak berdoa. Okey. Al-khamis was-sadis was-sabi' al-islam wan-naqa' al-hayd wan-nifas wal-aqlu fi jami' an-nahar. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, syarat untuk sahnya puasa ialah kena Islam. Kena Islam. Jadi kalau orang kafir puasa, maka tidak sah puasanya. Kalau orang Islam puasa, tiba-tiba dia murtad walaupun sesaat, puasanya terus batal. Kemudian mesti suci daripada haid. Dengan mana kalau dia haid ataupun nifas, walaupun sekejap, jadi dia puasa daripada pagi, okey. 5 minit sebelum habis waktu, tak datang darah haid, tak, ketika itu batal puasanya. Walaupun sekejap. Itu kalau ni nifas. Wal aqlu fi jami'in nahar, juga mesti berakal sepanjang hari. Dengan mana kalau dia gila walaupun sekejap, walaupun tak sengaja, batal. Gila walaupun sekejap, walaupun tidak sengaja, batal puasa. Bezanya apa? Kalau sengaja gila berdosa, wajib qada. Kalau tidak sengaja gila, tak berdosa dan tak wajib qada. Batal, memang dua-dua keadaan tu batal. Allah. Okey. Perempuan dengar ni. Kalau kita tengah haid, tengah nifas, haram kita menahan diri daripada makan dan minum dengan niat puasa. Sebab apa tak makan? Puasa. Haram. Tapi kalau dia tak nak makan, tak lalu, tak ada masalah. Bukan syarat masuk bulan Ramadan, kalau aku tengah haid mesti kena makan. Tak wajib makan. Yang tak boleh apa? Kamu tak makan dengan niat nak puasa. Dengan niat bulan ni bulan Ramadan. Yang tu tak boleh. Tapi kalau tak makan sebab tak ada mood, sehari 2 hari ikut kamu lah, tak ada masalah. Okey. Kalau tidur sepanjang hari tidak ada masalah, tak batal. Wala yadurul ighma' was sukr in afaqa lahdatan fin nahar. Okey. Baca. Dia sebut apa tu?
Berakal sepanjang hari tidak mengapa pengsan dan mabuk jika ia sedar walaupun seketika di siang hari. Okey, ini hukum hakam mengenai pengsan dan mabuk. Pengsan dan apa? Mabuk. Saya sebut tidak ada masalah kalau pengsan, kalau mabuk. Ini kalau tak sengaja. Kawan tu tersilap makan ubat, tersilap minum air, rupanya arak. Tak, rupanya ubat mabuk atau ubat pengsan. Pengsan kawan tu, mabuk kawan tu. Jadi tidak sengaja. Saya sebut tidak ada masalah, maknanya tidak batal puasa. In afaqa, kalau dia sedar, lahzatan fin nahar, walaupun sesaat dalam sehari. Jadi malam dia niat. Nah, sebelum subuh tu dia bangun sahur. Bangun sahur minum air. Air tu ingatkan air, masak, rupanya arak. Mabuk daripada pagi, apa tu, daripada subuh tu sampai ke maghrib. Ataupun pengsan, tersilap minum ubat pengsan. Tak, daripada pagi sampai ke maghrib. Kalau sepanjang hari tidak salah. Kalau dia tersedar walaupun sekejap, maka sah puasanya. Sesaat tersedar ketika waktu siang, maka sah puasanya. Itu kalau tidak sengaja. Kalau dia sedar walaupun sesaat ketika waktu siang, sah puasanya. Kalau sengaja pula, sengaja mabuk, sengaja minum arak, sengaja pengsan, maka kita sebut dia berdosa dan batal puasanya dan wajib dia qada. Sekalipun dia mabuk ataupun pengsan sesaat dalam sehari. Boleh tak? Kalau dia sengaja mabuk, sengaja pengsan, kita sebut dia berdosa, batal puasanya dan wajib dia qada. Batal tu pula sekalipun dia mabuk dan pengsan sekejap dalam sehari, batal juga. Ala kulli hal memang ada khilaf lah. Ada khilaf kan? Okey. Kalau dia mati tengah-tengah puasa, batal tak puasa? Apa satu mati? Puasa mati. Batal ke sah puasa ni? Puasa nak sah mesti dia apa? Pagi sampai ke maghrib. Disebut dalam kitab ni batala shaum fi ahkam dunia. Di dunia hukum dia batal lah. Tapi di akhirat insya-Allah dapat pahala penuh lah. Macam kita sebut tadi. Wala yasihu shaum yaumil idain mudah. Tidak sah puasa pada hari raya Idul Adha, Idul Fitri haram puasa. Sebab ni agama ni undang-undang Tuhan, bukan undang-undang kita. Kita semangat nak puasa hari ni, ikutlah semangat ke tak semangat ke. Kalau kamu nak puasa, buat agama lain. Si agama Tuhan dia ada perundangan dia. Dia tak boleh puasa. Ayyamut tasyriq tak boleh juga puasa. Haram. Apa ayyamut tasyriq? Hari ke berapa? Hari ke 11, 12, 13. Sayyidina Muhammad. Mana sini? Zulhijjah. 11, 12, 13 Zulhijjah. Hari 10 haram puasa. 10 Zulhijjah sebab hari raya. 11, 12, 13 haram puasa sebab hari tasyriq. Pendapat mazhab Qadi, mazhab lama Imam Syafi'i. Mazhab Qadi pendapat Imam Syafi'i sebelum dia masuk Mesir. Sebelum beliau masuk Mesir. Pendapat baru bila dah masuk Mesir. Pendapat Qadim sebut apa? Boleh puasa hari tasyrik tu untuk bayar kafarah dan sebagainya. Wala nisful akhir min Sya'ban, tak ada juga puasa separuh masa kedua daripada bulan Sya'ban. Mana 16 sampai ke 30, 16 sampai ke 29 bulan Sya'ban haram puasa. Tapi kalau ada fatwa kata boleh, ikut jelah. Walaupun tidak ada sebab-sebab yang kita nak sebut ni. Maksudnya pernah dengar dulu Syekh Nurul sebut boleh. Dapat daripada mana tu. Jadi dalam mazhab Syafi'i yang muktamad ni lah, tak boleh puasa separuh masa kedua daripada 16 sampai ke 30 ataupun 29 haram puasa. Okey. Illa liwirdin aw nadrin aw qada'in aw kafaratin aw wasli ma ba'da nisfin bima qablah. Jadi haram puasa kecuali apa? Kecuali kalau kita ada wirid. Wirid ni adat lah. Adat tu walaupun sekali. Jadi sebelum mana ni contoh bulan Sya'ban tak? Kita puasa Isnin bulan Sya'ban. Sebelum ni sepanjang hidup 23 tahun dia tak pernah langsung puasa hari Isnin. Tahun tu dia puasa hari Isnin pada apa? Pada bulan Sya'ban. Dia anggap sebagai adah.
Yang sebetulnya ada bimarrah dalam bab ni lah. Bila masuk separuh masa kedua dia boleh puasa hari Isnin. Atau apa adat dia sebelum ni. Adat orang sekali. Ataupun nazar. Nazar ni tengok. Ada waktu tak boleh, ada waktu boleh. Dia nazar kalau aku dapat 10 mumtaz. Apa tu stam. Aku akan puasa. Kebetulan Rizak dalam separuh masa kedua Syaban. Puasa tak ada masalah. Tapi kalau dia pisah niat lagu tu. Kalau aku dapat Rizak, kalau aku dapat sekian, aku nak puasa dalam separuh masa kedua bulan Syaban. Itu haram. Sengaja tak boleh. Sengaja pisah tidak boleh. Tapi kalau berlaku apa yang dia niatkan tu ketika itu, apa yang dia dandarkan itu ketika itu, maka tidak ada masalah. Au nadrin, ataupun nazar. Nak kita sebut nazar. Au qada, ataupun qada. Walaupun qada sunat boleh. Dia sama puasa Isnin Khamis. Ada waktu dia tertinggal Isnin. Puasa hari hari Rabu ke, hari Khamis ke, hari Jumaat ke, dia ada qada untuk qada hari Isnin yang dia terlupa sebelum ni, boleh. Ataupun qada puasa 6. Ni saya pernah tanya arwah Ustaz Fazli Yaman. Adalah keluarga saya seorang tu, dia puasa 5 hari dah. Setelah tu habis dah. Bulan apa? Syawal. Dia puasa 6 bulan Syawal. Saya telefon Ustaz atau WhatsApp ke. Itu tak erti betul lagi. Ustaz Fazli dia kata boleh. Kita qada. Qada apa? Qada puasa 6. Dalam bulan Syawal. Syawal apa? Zulqa'dah lah. Boleh, tak ada masalah. Au kafarah, ataupun kafarah. Tidak ada masalah dalam separuh masa kedua. Ataupun waslima ba'da nisfi bima qabla, ataupun kita sambung dengan sebelum dan selepas. Maknanya kita sebut 16 sampai 30, 16 sampai 29 tak boleh. Tak. Okay, kita start puasa 15. Ketika itu boleh kita sebut 15 puasa, 16, 17, 18 boleh. Sebab apa kita sambung dengan separuh masa pertama. Walaupun sehari je 15 tu kita puasa, boleh dah 16, 17. Tapi kalau kita batal balik, contoh pada hari ke-20 Syakban kita tak puasa, sengaja ataupun tak sengaja, ada uzur, itu tu tak boleh dah sambung dengan nombor 1, tak boleh. Tidak boleh. Boh tu senang, kita baca dari tajuk. Senang sangat boh. Okey, baca. Fasal seterusnya syurutu ma yajibu alaihi Ramadan. Syarat mereka yang wajib, syarat-syarat mewajibkan puasa Ramadan adalah. Ini makna kalau tidak cukup syarat ini tidak wajib puasa. Tapi tidak semestinya tidak sah. Jadi tak wajib tapi sah. Anak kita walaupun 4 tahun 9 tahun tak wajib puasa, tak wajib sembahyang sah. Puasa sah. Yang pertama berakal. Jadi orang gila tak wajib puasa. Batal tak orang gila? Kalau gila pada bulan Ramadan kita sebut dah tadi, walaupun sesaat gila batal. Begitu juga yang kedua al-baligh. Jadi budak kecil wajib puasa tak? Tidak wajib. Secara adat pun tidak, secara qada pun tidak. Begitu orang gila dah gitu. Cuma gila ada perincian lah. Kalau gila sengaja disebut berdosa, nanti kena qada kalau dah sembuh. Kalau gila tak sengaja, memang itulah ciptaan Tuhan, sebut tak berdosa, tak wajib puasa, ada qada pun tak perlu. Yang kedua Islam. Islam ni walaupun sebelum dia pernah Islam, wajib puasa. Mana apa sebelum dia Islam sekali murtad, wajib puasa. Ustaz macam mana nak puasa kawan tu kafir? Wajib puasa. Lagu mana? Masuk Islam puasa. Boleh tak? Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Kamu wajib puasa. Nak puasa mesti dengan perkara yang lain dulu, iaitu masuk Islam. Kau masuk Islam tu wajib juga kat atas kamu. Okey, orang jadi kita sebut Islam wajib puasa lah. Orang tidak Islam tak wajib puasa. Cuma kalau murtad wajib qada. Kalau murtad 5 tahun 5 tahun kena qada. Kalau tengah-tengah murtad tu dia gila. Sekalipun dia gila tengah murtad kena qada juga nanti. Okey. Orang yang kafir kalau tak puasa dia sebut apa? Syarat wajib mesti orang Islam. Maksudnya kalau kafir tak wajiblah puasa. Kalau kafir tidak wajib puasa, cuma dia akan kekal akan diazab di akhirat kelak. Betul haram kita bagi dia orang makan pada setiap bulan Ramadan.
Di China sebelum rumah kita raba, kita bagi sarapan pagi ke haram. Sebab apa? Kita membantu untuk dia buat maksiat. Sekalipun kalau dia makan, kita tak boleh halang. Tapi kalau kita sengaja nak bagi, haram. Okey. Selesai situ. Mana lagi? Berkemampuan ada dua. Pertama hissi. Pertama syar'i. Pertama hissi, pada sudut apa tu badan lah. Ada orang terlalu tua, atau ada sakit yang tidak boleh sembuh, doktor sebut tak boleh puasa, maka tak payah puasa, tak mampu. Okay. Kemampuan yang kedua, kemampuan pada sudut syarak. Ada orang tidak mampu pada sudut syarak,